Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang berbahagia Dr. Muhammad Zubir selaku pensyarah bagi subjek Bahasa Melayu dan Kerjaya serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini saya ingin membincangkan satu tajuk iaitu bagaimana emosi sering dikaitkan dengan wanita. Mari kita lihat dengan lebih lanjut. Sebelum saya mengulas dengan lebih panjang lagi, suka untuk saya menyatakan terlebih dahulu definisi emosi. Emosi atau dikenali sebagai mover dalam bahasa Latin merujuk kepada sesuatu yang bergerak jauh untuk keluar. Ia juga boleh difahami sebagai satu bentuk perasaan yang diluahkan bagi menunjukkan perasaan sedih, kecewa, marah, gembira, cinta atau bahagia. Ia juga boleh ditakdirkan sebagai satu bentuk bangkitan perasaan dalaman iaitu hasil tindak balas terhadap sesuatu peristiwa, keadaan atau pengalaman. Jadi, bagaimana emosi ini dikaitkan dengan wanita? Menurut Talent Smart, kajian telah dilakukan ke atas 1 juta orang yang merangkumi lelaki dan wanita. Dari segi kecerdasan intelek adalah sama dan setaraf. Tetapi terdapat perbezaan dari segi kecerdasan sosial bagi kedua-dua pihak ini. Berdasarkan statistik tersebut, wanita lebih menguasai dalam aspek kecerdasan sosial berbanding lelaki. Kajian ini telah merangkumi 4 aspek utama iaitu kesedaran diri, pengurusan diri, kesedaran sosial dan pengurusan dalam hubungan. Jika kita lihat, kecerdasan emosi dalam kalangan wanita adalah sama dan setara. Menerusi statistik ini, kita dapat menyangkal pemahaman orang awam tentang lelaki kurang beremosi dalam suatu situasi. Ini kerana sudah menjadi satu stereotip dalam kalangan masyarakat Malaysia khususnya bahawa lelaki perlu menunjukkan personaliti yang kuat, gagah, kental berbanding wanita. Ini menunjukkan bahawa lelaki juga berhak menzahirkan emosinya dalam suatu keadaan. Aspek kedua adalah pengurusan diri. Pengurusan diri ini bermaksud tindak tanduk yang dilakukan ketika berhadapan dengan emosi. Menurut statistik ini, kita dapat lihat lelaki berkebolehan dalam mengurus emosi. Dalam erti lain, lelaki lebih mampu mengawal emosi dan berfikir secara rasional. Berdasarkan pemerhatian saya, kebiasaannya wanita lebih mendahulukan emosi ketika berhadapan dengan sesuatu masalah. Sebagai contoh, apabila kaum wanita berhadapan dengan suatu situasi yang tidak menyenangkan, mereka lebih mudah untuk menangis atau marah dalam situasi tersebut. Ini berbeza berbanding lelaki di mana mereka lebih memikirkan solusi terhadap tersebut. Aspek seterusnya ialah kesedaran sosial. Kesedaran sosial merujuk kepada sejauh mana kefahaman kita dalam memahami perasaan orang lain. Kemahiran ini melibatkan bahasa tubuh badan atau perkataan yang digunakan. Berdasarkan statistik di atas, kita dapati bahawa wanita lebih menguasai kemahiran ini bertepatan dengan kemahiran wanita dalam menjaga perasaan orang lain. Di samping itu, sifat wanita yang lebih gemar menggunakan kiasan dalam menyatakan perasaannya sama ada perasaannya itu berbentuk positif ataupun negatif. Ini sangat bertentangan dengan sifat lelaki di mana mereka lebih suka berterus terang untuk menyampaikan satu mesej. Aspek yang terakhir ialah aspek pengurusan dalam hubungan. Aspek ini sangat berkait rapat dengan aspek sebentar tadi iaitu kesedaran sosial. Ini bermaksud sesuatu interaksi itu akan menjadi tidak efektif sekiranya seseorang itu tidak dapat mengawal dan memahami emosi. Aspek ini juga adalah puncak dalam kecerdasan sosial di mana cara kita mengaplikasikan keseluruhan aspek tadi dalam membina hubungan yang baik dengan orang lain. Berdasarkan statistik tersebut, kita dapati bahawa wanita lebih menguasai dalam kemahiran ini ekoran daripada kemahiran mereka dalam memahami emosi. Kesimpulannya, jelaslah bahawa wanita lebih beremosi berbanding lelaki berdasarkan faktor-faktor yang telah saya nyatakan sebelum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.